Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Okey, untuk kelas TMK kita pada hari ini, kalau dalam sebelum ni kita belajar untuk mengenal apa maksud simbol-simbol yang ada dalam carta alih. Sebelumnya lagi kita belajar mengenai perbezaan antara algoritma, pseudocode dan carta alih. Jadi untuk kelas hari ini kita akan rangkumkan ke semua benda-benda yang kita dah belajar dalam 2 kelas yang lepas, di mana kita akan belajar cara untuk awak menulis dan menggunakan algoritma, pseudocode dan carta alih dalam awak nak menjelaskan mengenai sesuatu aktiviti harian. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak tunjukkan apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya kita akan lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan kelas TMK kita sekarang. Okey, macam yang cikgu jelaskan tadi, hari ini kita akan belajar cara nak gunakan algoritma, pseudocode dan carta alih dalam kehidupan seharian kita. Okey, melalui aktiviti harian. Okey, aktiviti ni adalah berdasarkan dalam buku teks TMK tahun 6 pada muka surat 25. Okey, muka surat dia sama seperti yang cikgu tunjukkan dalam video ni lah. Okey, jadi lebih baik kalau awak sambil-sambil awak dengar dan tonton video ni, awak sediakan buku teks bersama di sebelah awak. Bukan apa sebab takut dia gambar dalam video ni dia kurang jelas, sebab dia cikgu akan gunakan contoh yang diberikan dalam buku teks sebagai penerangan untuk awak. Okey, harap semua dah sedia dengan buku teks Pertama sekali kita kena baca dan fahami situasi yang dia bagi dekat muka surat tu. Okey, situasi dia apa? Situasi dia ada di kantin seorang pelajar bernama Najmi dan dia nak beli kuih dekat abang kantin dia tu lah. Okey, kita baca dia punya cerita sama-sama. Okey, Najmi membeli makanan di kantin sekolah pada waktu rehat. Okey, yang pertama, abang kantin tu tanya dia, awak nak beli kuih apa? Atas meja dia tu ada macam-macam kuih lah. Okey, kita tengok pada kotak kedua di sebelah kanan. Okey, Najmi pun jawab, saya hendak beli kuih karipak. Berapakah harga sebiji kuih karipak? Okey, dia nak beli kuih karipak. Kemudian abang kantin tu pun jawab pada gambar ketiga, harganya ialah 30 sen sebiji. Dan Najmi pun jawab, saya hendak beli 3 biji. Berapakah harga semuanya? Gambar keempat, abang kantin tu pun jawab, jumlahnya ialah 90 sen. Okey, dalam cerita ni ada benda yang berlaku, iaitu Najmi nak beli kuih di kantin. Kemudian dia pun pilih, sebelum dia pilih kuih yang dia nak beli, dia tanya berapa, dia pilih kuih karipak dan berapa harga untuk kuih karipak. Setelah tahu harga, dia pun beli dan dapat dia punya kuih selepas membuat pembayaran. Okey, jadi di sini adalah bentuk cerita ataupun situasi tersebut bila kita susunkan dia menjadi dalam bentuk algoritma dan pseudocode dan juga carta alih. Okay, kita tengok pada contoh algoritma dahulu. Okay, algoritma, langkah pertama dia adalah tentukan kuih yang hendak dibeli. Macam kita ingat balik dalam cerita tadi, ada banyak kuih atas meja di kantin tu, tapi Najmi pilih kuih karipak. Okey, tentukan harga kuih yang hendak dibeli
Dia tanya harga berapa kat kuih kari pap tu kan. Okey, tentukan kuantiti. Kuantiti ni maksud dia sama dengan jumlah lah, tak berapa banyak. Okey, tentukan kuantiti kuih yang hendak dibeli. Dia dah cakap tadi, dia nak beli 3 biji kari pap kan. Okey, kemudian kira jumlah harga kuih yang hendak dibeli. Okey, jadi berdasarkan yang dia tanya kat abang kantin tu tadi, satu kari pap berharga 30 sen. Jadi bila dia nak beli 3 biji kari pap, berapakah jumlah dia? 90 sen kan. Okey, ini adalah cara untuk awak tulis ataupun nak hasilkan sebuah algoritma berdasarkan situasi yang diberikan tadi. Lain pula kalau untuk bentuk pseudocode. Dia lain bentuk saja tapi message dia masih sama. Okay, kita tengok pada kotak pseudocode. Okey, untuk pseudocode, perbezaan dia dengan algoritma adalah dia menggunakan kata kerja pada awal ayat dia. Betul. Kata kerja dia pula kena tulis dengan semua huruf besar. Okey, satu lagi dia ada perkataan mula dan tamat pada awalan dan akhiran pseudocode. Okey, kita tengok langkah pertama untuk pseudocode. Langkah pertama dia macam biasa, semua pseudocode akan mula dengan langkah mula. Okey, tulisan pun sama macam kata kerja dia, semua kena huruf besar. Okey, langkah kedua, baca nama kuih. Dia tanya ni kuih apa tadi tu kan. Okey. Kemudian nombor 3, baca harga kuih. Harga kuih yang dia nak beli tadi. Nombor 4, baca kuantiti kuih. Baca kuantiti kuih tadi dah jumlah kuih. Macam mana cara nak baca kuantiti kuih tu? Dijelaskan di bawah jumlah harga kuih bersamaan dengan kuantiti kuih didarab dengan harga untuk satu kuih. Contohnya macam tadilah. Dia nak beli 3. Kuantiti kuih adalah 3. Harga satu kuih kari pap adalah 30 sen. Jadi 3 darab 3 samaan dengan 9. Jadi 90 sen. Okey, dan akhir sekali adalah papa. Okey, papa tu tunjuklah. Okey, dia dah jelaskan jumlah harga kuih, iaitu 90 sen. Dan langkah akhir sekali tamat. Okey. Kemudian di sebelahnya pula adalah kotak carta alih. Okey, betul. Carta alih, kena ingat dia, awak kena lukis dia punya simbol. Kemudian dah siap lukis simbol, tulis perkataan di dalam simbol yang awak dah lukiskan tu. Okey. Dia langkah dia seakan-akan sama dengan pseudocode. Cuma yang membezakan dia adalah langkah-langkah tu awak tulis dia di dalam simbol, dan kemudian hanya mula dengan tamat sahaja yang dieja dengan huruf besar. Kata kerja yang di awal ayat macam kat pseudocode kita semua tulis dengan huruf besar kan. Untuk carta alih dah tulis macam biasa balik sahaja. Okay, huruf pertama sahaja yang guna huruf besar, yang lain huruf kecil. Itu perbezaan cara penulisan dia. Okey, kita tengok pada langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah mula, sama macam pseudocode, cuma awak letakkan dia dalam bentuk bujur tu. Okey. Kemudian anak panah bawah untuk menunjukkan aliran dia. Okey. Baca nama kuih, sama macam pseudocode juga, cuma awak kena tuliskan di dalam bentuk parallelogram. Okey, yang nama bentuk tu lah. Okey. Kemudian langkah ketiga, baca harga kuih, baca kuantiti kuih. Okey, bawah tu adalah jumlah harga kuih bersamaan dengan kuantiti kuih didarabkan dengan harga kuih, ditulis di dalam bentuk segi empat sama. Kenapa dalam bentuk segi empat sama? Sebab ingat balik apa maksud bentuk segi empat sama? Itu adalah bentuk yang awak guna untuk menerangkan mengenai proses. Proses. Jadi dekat sini berlaku proses apa? Dia proses nak kira
jumlah harga kuih. Sebab tu dia ditulis dalam bentuk segi empat sama. Okey, kemudian diteruskan lagi kepada langkah papa jumlah harga kuih dan sampailah ke langkah akhir sekali iaitu tamat. Tamat juga dilukis dalam bentuk yang sama seperti bentuk mula. Okey, bentuk bujuk. Ini adalah contoh soalan yang awak akan terima kalau ada naik dalam peperiksaan lah. Dia akan bagi awak situasi. Mungkin situasi itu dalam bentuk bergambar macam yang tadi dalam buku teks tu, ataupun dalam bentuk dialog, perbualan, ataupun dalam bentuk penceritaan ataupun petikan. Di mana awak kena analisis lah semua apa-apa benda dia bagi tu, cerita ke, dialog ke, gambar ke. Kena analisis dia. Dan daripada hasil analisis awak kena tulis ikut soalan yang dia minta lah. Kadang ada dia minta satu saja. Dia mungkin minta salah satu algoritma atau pseudocode ataupun carta alih. Tapi ada juga soalan yang jenis macam latihan ni, dia minta 3 sekali terus. Tapi jangan risaulah. Kalau dia minta 3, maksudnya jumlah yang dia bagi tu, markah dia, jumlah dia banyak. Kalau dia minta satu saja, mungkin markah dia sikit sajalah. Okey, contohnya macam kalau algoritma ni sahaja 10 markah. Kalau dia minta 3, jadilah 30 markah. Walaupun dia awak nampak macam ni je, tapi sebab dia markah yang dibagi tu agak banyak, jadi kalau awak skor di bahagian ni, skor kurangnya awak dah ada satu markah yang banyak lah dalam tangan awak untuk soalan TMK. Alright. Okay, kita mulakan dengan latihan 1. Okay, latihan 1 ni tak payah nak awak tulis ke apa, kita sambil-sambil tengok dalam video sambil tu awak fikir dan jawab. Okay, kita baca situasi yang dia bagi. Okay, Dayana ingin mengajar adiknya untuk mengenal dan menyebut. Okay, Dayana ingin mengajar adiknya untuk mengenal dan menyebut nombor 1 hingga 3 menggunakan kad imbas. Okay, keyword dia kat sini adalah mengenal dan menyebut nombor 1 hingga 3. Ni dia punya tugasan utama dia lah. Okay, Dayana akan memaparkan kad imbas mengikut urutan secara satu persatu pada adiknya. Ni langkah yang pertama. Macam mana dia nak capai matlamat yang ni? Langkah pertama dia akan buat adalah memaparkan kad imbas mengikut urutan secara satu persatu. Maksudnya apa? Dia akan ikut urutan 1, 2, 3. Okay. Dia akan ikut susunan yang betul. Okey, apa langkah seterusnya pula? Adiknya perlu menyebut nombor yang betul bagi setiap kad yang dipaparkan. Bila Dayana ni tunjuk kad dekat adik dia kena sebut nombor. Okay, dan dapatlah soalan di bawah ni. Hasilkan sebuah algoritma, pseudocode dan carta alih berdasarkan situasi ini. Okey. Cara macam mana awak nak jawab untuk soalan begini? Kalau tadi ada dalam bentuk cerita bergambar kan, ni awak kena baca betul-betul. Cara dia macam yang cikgu buat tadi lah. Awak baca, kemudian awak kenal pasti dia punya tugasan utama. Daripada tugasan utama tu, awak kenal pasti pula dia punya proses dia. Apa yang dia nak kena buat, langkah pertama apa, langkah kedua apa. Ya, ni sebab buat dalam laptop, yang cikgu boleh buat adalah macam ni je lah, hitamkan dia. Kalau nanti dah ada periksa ke apa, awak dapat dekat kertas soalan, boleh gariskan. Awak nak bagi awak fokus lah di mana awak nak kena tengok betul-betul tu. Okey, jawapan dia awak boleh rujuk pada buku teks TMK tahun 6 pada muka surat 26. Okey, ini adalah cara awak nak tulis dia punya jawapan. Okey, algoritma dia, kita tengok kotak algoritma dahulu. Okey, papa nombor 1. Inilah apa yang Dayana buat. Dayana akan tunjuk nombor 1. Kemudian adik dia akan sebut nombor 1.
Sebab dia akan buat benda ni secara mengikut urutan 1 sampai 3. Di langkah dia tu pun berulang lah. Okey, papa nombor 1 sebut nombor 1. Papa nombor 2 sebut nombor 2. Papa nombor 3 sebut nombor 3. Seperti itu sahaja. Okey, itu di algoritma. Kemudian tengok pada kotak pseudocode. Okey, pseudocode macam kita dah tengok tadi. Permulaan bagi penulisan pseudocode kenalah mulakan dengan tulis. Okey. Mula tulis dengan semua huruf besar. Kemudian ayat yang pertama adalah papar nombor 1. Papar tu pun eja dengan semua huruf besar sebab dia adalah kata kerja. Okey, ayat yang kedua sebut nombor 1. Juga sama sebab dia adalah kata kerja, jadi kena tulis dengan semua huruf besar. Okay, dan berulang lah. Okay, papa nombor 2 sebut nombor 2. Papa nombor 3 sebut nombor 3. Kemudian langkah akhir sekali adalah tuliskan tamat pada pengakhiran pseudocode. Okay, itu adalah untuk pseudocode. Sekarang kita tengok pada carta alih. Carta alih pun sama. Penulisan dia, ayat-ayat dia sama seperti pseudocode, tetapi dia ditulis dalam simbol-simbol yang tertentu. Okey. Yang pertama tulis perkataan mula dalam bentuk bujur. Kemudian anak panah untuk menunjukkan aliran dia. Kemudian dalam bentuk parallelogram adalah papa nombor 1 sebut nombor 1 sampailah ke akhir sekali iaitu papa nombor 3 dan sebut nombor 3. Dan tamatkan carta alih awak dengan bulat bentuk bujur dan tuliskan perkataan tamat. Okay, ingat mula dengan tamat dalam carta alih ditulis menggunakan huruf besar. Okey, itu adalah untuk carta alih. Okey, jadi ini adalah untuk kelas TMK kita pada hari ini. Sekarang kita akan buat latihan untuk soalan TMK. Okay, latihan ni cikgu bagi dalam bentuk Word. Okay, ada dalam group, nanti awak tengok lah. Okay, tapi secara kasar cikgu nak terangkan apa yang awak nak kena buat adalah lebih kurang macam ni. Okay, berdasarkan aktiviti dalam latihan 1 tadi, sila senaraikan algoritma, pseudocode dan carta alih bagi aktiviti memaparkan dan menyebut nombor 1 hingga 5. Kalau tadi dia adalah untuk memaparkan dan menyebut nombor 1 hingga 3. Sekarang apa awak nak kena buat adalah untuk buat nombor 1 hingga nombor 5. Okay, lengkapkan jadual seperti contoh berikut. Okay, dekat dalam Word tu cikgu dah bagi dah sikit dia punya intro dia untuk ketiga-tiga kotak, iaitu algoritma, pseudocode dan carta alih. Okay, algoritma cikgu dah letakkan langkah pertama dia iaitu papa nombor 1. Kemudian di pseudocode dah ada langkah pertama iaitu mula dan papa nombor 1. Dan carta alih dah letakkan mula dan papa nombor 1 juga. Okay, kalau awak nak buat yang direct daripada Word tu, awak cuma perlu print sahaja. Kemudian boleh buat terus dalam tu sebab dah print dah kan, sambung je lah. Awak buat kotak dia dan sambung di bawah dia. Siapa yang tak print, awak boleh buka yang Microsoft Word tu dan salin di dalam buku TMK awak. Okay, jangan lupa untuk tuliskan hari dengan tarikh macam biasa. Dan anak panah ni pun paling penting sekali. Yang membezakan carta alih dengan pseudocode selain daripada simbol-simbol adalah anak panah ni lah. Buat anak panah dengan betul dan jangan tertinggal satu pun anak panah. Ejaan kena bagi betul, huruf besar mana yang huruf besar, mana huruf kecil, simbol pun kena betul juga. Okey, itu kata kunci dia untuk awak lengkapkan latihan hari ni lah. Okey, sekadar itu sahaja untuk kelas TMK kita pada hari ini. Jadi harapnya semua dapat belajar satu benda yang baru daripada kelas TMK hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh contact cikgu, tanya cikgu dekat WhatsApp ataupun Telegram.
Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam kelas TMK yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.